Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakat Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak masuk berkaitan dengan bab yang ketiga, penakulan logik. Okey, di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 54 sehingga muka surat 70. Okey, video pada kali ini cikgu nak sentuh subtopik yang pertama. Okey, dalam bab ini ada dua subtopik, iaitu subtopik 3.1 pernyataan, subtopik yang kedua hujah. Jadi video yang pertama ni cikgu nak sentuh berkaitan dengan pernyataan. Okey, baik. Okey, ini sebagai pengetahuan am. Okey, Parlimen ialah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Semua rang undang-undang perlulah dibahaskan dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tahukah anda mengapakah setiap rang undang-undang perlu dibahaskan di Parlimen? Okey. Selepas kita belajar berkaitan dengan pernyataan ni, kita akan faham. Okey. Pernyataan dan juga hujah. Maksudnya dua perkara ni digunakan, kata aplikasinya dalam sidang parlimen tu sendiri. Okay, ada pernyataan, ada hujah. Okey, maslahat bab. Okay, selain perbahasan di parlimen tu, penakulan logik juga sering diaplikasikan dalam bidang elektronik, terutamanya dalam kitaran elektronik. Penakulan logik juga memainkan peranan penting dalam pengatur caraan komputer dan reka bentuk perkakasan komputer. Dalam kehidupan harian kita, penakulan logik penting diaplikasikan dalam proses menyelesaikan masalah kerana dapat mengasah kemahiran berfikir secara kritis dan analitis dalam diri seseorang itu. Okey. Baik, itu aplikasinya dalam kehidupan seharian dan juga bidang kerjaya. Okey, baik. Dalam bab ini, para pelajar akan didedahkan dengan beberapa jaringan kata. Okey. Yang pertama, akas, deduktif, hujah, implikasi, induktif, kontrapositif, penafian, pengkuantiti, pernyataan, pernyataan majmuk, songsangan. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada subtopik ataupun standard kandungan yang pertama, 3.1 pernyataan. Kita akan masuk kepada standard pembelajaran yang pertama dalam subtopik pertama ni, menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Apakah maksud pernyataan dan bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan? Okey. Sebagai contoh dekat sini, guru tu tanya, murid-murid, berapakah bucu bagi sebuah kuboid? Okey, pelajar perempuan ni jawab, sebuah kuboid mempunyai 8 bucu. Pelajar lelaki ni kata sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Yang mana yang benar, yang mana yang palsu? Okey, baik. Kebanyakan hasil matematik sering melibatkan pernyataan. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey. Ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah bukan pernyataan. Ayat-ayat ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Kedua-dua jawapan yang diberikan dalam dialog di atas ialah pernyataan. Pernyataan sebuah kuboid mempunyai 8 bucu ialah pernyataan benar. Manakala pernyataan sebuah kuboid mempunyai 12 bucu ialah pernyataan palsu. Pernyataan boleh dibahagikan kepada pernyataan benar atau pernyataan palsu. Okey, baik. Dua jenis, pernyataan benar, pernyataan palsu. Okey, kita pergi pada contoh 1. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, A, tolong hantar ke buku kerja. Okey, kata A ni,
bukan penyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. B. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Pernyataan kerana ayat itu benar. C. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Bukan penyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. D. X tambah 3 sama dengan 5. Bukan penyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan kebenarannya. Negatif 6 kurang daripada negatif 8. Penyataan kerana ayat itu palsu. Okey, baik. Sambung pada muka surat 57. Okey, rangsangan minda 1. Okey, tujuan dia menentukan nilai kebenaran bagi penyataan yang diberikan. Langkah 1, bagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. 2, nyatakan sama ada ayat matematik yang diberikan dalam lembaran aktiviti ialah penyataan benar atau penyataan palsu dengan round robin. Yang ketiga, bincang dan buat kesimpulan daripada dapatan aktiviti. Okey, lembaran aktiviti adalah seperti berikut A sampai H. Okey, dari situ kita kena nyatakan nilai kebenarannya, maksudnya benar ataupun palsu lah. Okey, baik. Perbincangannya dekat sini, adakah semua penyataan matematik benar? Bincangkan sebab anda. Hasil daripada rangsangan minda 1 didapati bahawa bukan semua penyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi semua penyataan matematik boleh ditentukan. Okey, kita pergi kepada contoh 2. Tentukan sama ada penyataan berikut benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey, A itu X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. X tak sama dengan kosong, Y tak sama dengan kosong. Jawapannya palsu. Andaikan digantikan X itu sama dengan 2, Y dengan 3. Gantikan dalam persamaan. Okey, X tambah Y kuasa 2 ni sama dengan 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 25. Manakala yang persamaan sebelah kanan ni X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2 digantikan nilai X itu 2, Y itu 3 dapat 7. Jadi tak sama. Okey, jadi tak sama, palsu lah. Okey, B. X tambah 5 kuasa 2 kurang pada kosong. X unsur kepada nombor nyata. Ni nombor nyata kita tengok zon informasi ni nombor nyata tu adalah nombor nisbah atau nombor bukan nisbah. Okey, palsu. Sebab apa? Kalau gantikan X tu dengan katakan 2 lah. 2 tambah 5 kuasa 2 dapat kata 49. Jadi 49 tu lebih pada kosong. Jadi palsu. C. 2 tambah 6 darab 4 lebih daripada 4 tambah 6 darab 2. Jadi kita tengok kat sini 2 tambah 6 darab 4 26. Jadi 4 tambah 6 darab 2 12 16. Jadi lebih besar. C itu benar lah. Okey. D. 2 unsur kepada faktor bagi 8. Jadi benar. Okey. E. 257 kesatuan dengan nombor perdana. Okey. Nombor perdana 2 kalau nombor perdana 2 3 5 7 11 13. Okey. Jadi 257 kesatuan dengan nombor perdana, jawapannya nombor perdana, betul lah. Nombor sama dengan nombor perdana. Sama dengan 257 dia kata. Kalau kesatuan mesti tambah semua kan, dia bukan 257 saja. Jadi nombor perdana semua jadi palsu. Okey. Nombor perdana banyak 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya. Kalau U ni U naik bergabung jadi nombor perdana lah semua, dia takkan 257 saja. Okey, jadi palsu. Okay, seterusnya muka surat 58 contoh 3. Tentukan sama ada penyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Palsu sebab segitiga tidak mempunyai perpenjuru.
B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Palsu. Semua nombor kuasa 2 ialah nombor bulat. C. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Benar. Okay. D. Sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Benar. Sebilangannya lah, bukan semua. Okay. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan pernyataan benar ataupun pernyataan palsu ni, para pelajar boleh buat praktis kendiri 3.1a dan rujuk jawapan di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okay, kita sambung kepada muka surat 59, standard pembelajaran yang kedua, menafikan suatu pernyataan. Bagaimanakah anda menafikan suatu pernyataan? Okey, kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai simbol dia macam ni. Okey, simbol ombak P. Maksudnya ombak P itu penafian kepada pernyataan P. Okey, ataupun dipanggil tilda, tilda P kita panggil. Okey. Contoh 4. Bentuk satu penafian tilda P itu bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okey, A, 12 ialah gandaan 5. Jadi kita nak buat penafian 12 bukan gandaan 5. Okey, B, 41 ialah nombor perdana. Okey, jadi kita nak buat penafian 41 bukan nombor perdana. C, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Jadi kita nak letakkan penafian tu bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. D, 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Okay, jadi kita letakkan ayat penafian 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Kita nak letakkan bukan ataupun tidak tadi tu. Okay. Baik, selesai untuk contoh 4. Kita tengok dekat rangsangan minda 2 tu. Tujuan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan selepas penafian. Jadi kita nak bila satu pernyataan tu kita masukkan perkataan bukan ataupun tidak tu, dia akan jadi pernyataan benar ataupun palsu. Langkah dia, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai, tentukan kebenaran pernyataan di bawah. Okey, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Itu pernyataan asal dia lah. Okey, semua faktor 6 ialah faktor 8. 64 ialah nombor kuasa 3 sempurna. 50% daripada 600 ialah 30. ABC ialah subset kepada AB bersilang dengan BC. Bentuk penafian bagi pernyataan-pernyataan dalam langkah 2 dengan menggunakan perkataan bukan atau tidak. Tentukan nilai kebenaran penafian pernyataan dalam langkah 3. Jadi perbincangan dekat sini, apakah yang boleh anda nyatakan tentang nilai kebenaran pernyataan-pernyataan dalam langkah 2 sebelum dan selepas penafian. Bila kita masukkan perkataan bukan ataupun tidak dalam setiap pernyataan yang diberikan ni, dia pernyataan tu jadi benar atau palsu. Hasil daripada rangsangan minda 2 didapati bahawa nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Jadi untuk latihan selanjutnya, para pelajar kata boleh buat praktis kendiri 3.1b ni. Okey, daripada satu pernyataan kita letakkan penafian tidak atau bukan tu dalam pernyataan tersebut. Okey, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga. Okey, muka surat 60 tu. Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Maksudnya ada dua pernyataan, kita nak tahu dia pernyataan benar ataupun palsu. Okey. Bila kita nak menggabungkan dua pernyataan, kita akan melibatkan dua perkataan, dan ataupun atau. Okey, baik. Bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk? Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, dan dengan atau. Okey, contoh 5. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Okey, baik.
Ada dua penyataan kat situ. P pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Q heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Jadi kita nak gunakan perkataan dan juga perkataan atau. Okey, kalau perkataan dan, pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Tambah dan kat situ. Okey, manakala guna perkataan atau, pentagon mempunyai 2 perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, B. P itu piramid mempunyai 5 satah, Q piramid mempunyai 5 bucu. Jadi kita guna perkataan dan, piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Kalau kita guna ayat atau, perkataan atau, piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Okey, C. P itu negatif 4 ialah integer, Q 2 ialah integer. Okey, kita guna perkataan dan. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Manakala kalau guna perkataan atau, negatif 4 atau 2 ialah integer. Macam tu. Maksudnya kita nak letakkan perkataan dan dengan atau tu macam mana ayatnya. Contoh saja. Okey, seterusnya contoh 6. Tentukan 2 penyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey, baik. Yang contoh 5 ni daripada penyataan PQ kita buat ayat majmuk. Okey, contoh 6 ni daripada ayat majmuk kita tukar kepada P dan Q semula, penyataan P dan Q. Okey, A, 5 tambah 3 lebih daripada 5 dan 5 tolak 3 kurang daripada 5. Jadi kita pecahkan kepada 2 je lah. P sama dengan, P itu 5 tambah 3 lebih pada 5, Q 5 tolak 3 kurang pada 5. Maksudnya kita ambil yang depan ni P, yang berbelakang tu Q. Yang B ni 9 dan 91 ialah nombor perdana. Jadi P 9 ialah nombor perdana, Q 91 ialah nombor perdana. Macam tu lah. C 2 kuasa 2 sama dengan 4 atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi P yang ni 2 kuasa 2 sama dengan 4, Q 2 kuasa 3 sama dengan 8. Manakala D negatif 9 kurang pada 10 atau 9 kurang pada 10. Jadi P tu negatif 9 kurang pada 10, Q tu 9 kurang pada 10. Kita pecah 2 saja. Okey. Baik. Selesai untuk contoh 6. Baik. Okey. Perkataan dan dalam penyataan matematik membawa maksud kedua-dua. Manakala perkataan atau membawa maksud salah satu atau kedua-dua. Okey, bagaimana kita nak nampak kegunaan dan dengan atau ni. Okey, kita tengok contoh ataupun rajah di sebelah ni. Berdasarkan gambar rajah di sebelah, 3 penyataan P, Q dan R dibentuk. Okey, P, Rashid sedang berlari. Q, Kok Kiong sedang berlari. R, Melinda sedang berlari. Okey. Anda boleh gabungkan 2 penyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. P dan Q. Jadi digabungkan siapa kat sini? Rashid dengan Kok Kiong sedang berlari. Jadi Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. P dan R digabungkan, Rashid dengan Melinda sedang berlari. Jadi Rashid dan Melinda sedang berlari. Okey, Q atau R maksudnya penyataan P atau R. Jadi digabungkan Rashid, Q atau R ni Kok Kiong dengan Melinda. Kok Kiong atau Melinda sedang berlari. Okey, itu beza dan dengan atau. Daripada 3 penyataan majmuk di atas, kita dapati bahawa penyataan P dan Q benar kerana kedua-dua Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Tetapi P dan R, kita tengok tadi, Rashid dan Melinda adalah palsu kerana bukan kedua-dua Rashid dan Melinda sedang berlari. Melinda tengah duduk di bangku kan. Okey. Baik. Jadi P dan R ni palsu lah, sebab kalau dan dia mesti dua-dua benar. Maksudnya dua-dua tu berlari, betul tak? Okey, kalau Q atau R, maksudnya Kok Kiong berlari, Melinda duduk, salah satunya benar tak apa. Jadi betul kalau salah satu benar. Okey. Akan tetapi penyataan majmuk Q atau R benar kerana sebahagian daripada penyataan itu benar. Ya, sebab Kok Kiong berlari atau
Melinda. Melinda duduk. Maksudnya penyataan salah satunya benar dikira benar. Okey. Jadi kesimpulannya kat sini, nilai kebenaran penyataan majmuk boleh disimpulkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual kebenaran berikut. Kalau kedua-dua penyataan tu benar, P benar, Q benar. Okay, P dan Q maksudnya dua-dua kena benar. Dua-dua benar, benarlah penyataan tu. P atau Q. Kalau dua-dua benar memang doa kata atau pun benar juga lah. Okay, kalau P benar, Q palsu. P dan Q. Maksudnya dua-dua kena benar. Jadi kat sini benar dan palsu. Jadi penyataan tu akan jadi palsu. P atau Q. Salah satu benar. Jadi P atau Q ni benar. Okay, katakan P palsu, Q benar. Jadi penyataan P dan Q akan jadi palsu. P atau Q akan jadi benar. Sebab salah satunya benar. Kalau P dan Q dua-dua palsu. Jadi P dan Q dengan P atau Q dua-dua akan jadi palsu. Okey, baik. Jadi faham penggunaan dia. Dan atau tu akan menyebabkan sama ada penyataan tu benar ataupun palsu. Okey, baik. Sambungan muka surat 62 contoh 7. Okey. Tentukan nilai kebenaran penyataan majmuk berikut. Okey, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey, kita tengok cara penyelesaian dia. Okey, dia buat dalam bentuk penyataan PQ. Lepas tu kata P dan Q dan satu lagi P atau Q. Kita tengok Okey. Okey, A tu P tu dia kata 2. Sekarang ni setiap ayat dia ada guna dan, ada yang guna atau. Jadi kita tengok situasi ayat tu. Okey, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Jadi dia pecahkan kepada dua penyataan. P itu 2 lebih besar daripada 4. Jadi kebenaran dia 2 lebih besar daripada 4. Jadi palsu lah. Sebab 2 lebih kecil daripada 4. Q negatif 5 lebih besar daripada 4. Palsu lah. Sebab negatif 5 kurang pada 4. Jadi P dan Q palsu. Jadi penyataan P dan Q maksudnya apa? 2 dan negatif 5 ni lebih besar daripada 4. Jadi palsu lah. Dua-dua palsu, jadi penyataan dan tu akan jadi palsu lah. Okay, jelas kat situ. Okey, B ni pula. X tambah apa? X tambah 3 kurang daripada X tolak 5. Dan 99 ialah nombor ganjil. Jadi dia pecahkan kepada 2. P ialah X tambah 3 kurang daripada X tolak 5. Palsu. Sebab apa palsu? Kita tak tahu tak boleh nak tentukan berapa ni. Kata kita boleh tentukan, kita gantikan dengan satu nilai. Katakan X ni 1. 1 tambah 3, 4. Okey, 1 tolak 5, negatif 5. Jadi 4 kurang pada negatif 4. Jadi salah, palsu lah. Okey, baik. Q99 adalah nombor ganjil. Ini benar. Okey, P dan Q. Okey, maksudnya penyataan P dan penyataan Q ni. Okey. X tambah 3 kurang X tambah 5 dan 99 ialah nombor ganjil. Okey, maksudnya salah satunya palsu, jadi penyataan tu akan jadi palsu. Okey. Baik. C 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna dan 6 ialah faktor bagi 18. Jadi dia pecahkan kepada dua penyataan. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna, benar. Q6 ialah faktor bagi 18, benar. Jadi dua-duanya benar. Jadi P dan Q ni, 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna dan 6 ialah faktor bagi 18. Kalau dua-dua penyataan tu benar, ada perkataan dan, okey, jadi kebenaran dia benar. Okey. D, Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5 dan pintasan Y bagi garis lurus Y tolak 3 sama dengan 5 ialah 3. Okey, baik. P, Y sama dengan negatif Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Jadi dia punya kecerunan. Kecerunan tu sama, benar lah. Negatif 3X ni pindah belah kanan, dia akan jadi 3X. Jadi kat sini pun 3X. Jadi kecerunan dia sama 3. Jadi penyataan P tu benar.
Q. Pintasan Y bagi gaya dulu. Y tolak 3S sama dengan 5 ialah 3. Palsu lah pintasan Y dia 5. Bukannya 3. Jadi sekarang ni P dan Q. Salah satunya palsu. Jadi bila salah satu palsu dengan perkataan dan, jadi kebenaran untuk kedua-dua pernyataan jadi palsu. Okey. Baik. Untuk soalan E, F, G, H, kita tengok kat sini, dia menggunakan perkataan atau. Atau maksudnya salah satu kata dua-dua benar, benarlah. Kalau dua-dua palsu, palsulah. Tapi kalau ada salah satunya benar, okay, salah satu benar, pernyataan tu akan jadi benar. Okay, contoh E ni, dia pecahkan, okay, setiap soalan dia pecahkan kepada dua bahagian, P dengan Q. Okay, baik, kita tengok dalam kotak ni terus. Okay, P 2 tambah 3, 23, palsu. Okay, P tu palsu. Okey, 2 darab 3, 23, palsu. Kalau dua-dua palsu, pernyataan tu akan jadi palsu lah. Okey, atau kan, kalau dua-dua palsu, palsu lah. Senang cerita. Okey, untuk F, P, 5 darab 5 darab 5, 5 kuasa 3, benar. Okey, Q sama dengan punca kuasa 2, 1, 2, 5 sama dengan 5, palsu. Jadi, salah satunya benar, pernyataan tu akan jadi benar. P atau Q jadi benar. Salah satunya benar. Okey. Soalan G. P itu hasil tambah sudut pendalaman segitiga ialah 360 darjah. Salah. Palsu lah. Segitiga 180 darjah. Okay, bukannya 360 darjah. Q hasil tambah sudut pendalaman segi 4 ialah 360 darjah. Benar. Jadi sekarang ni P atau Q. P palsu, Q benar. Jadi salah satunya benar. Pernyataan keseluruhan itu akan jadi benar. H. P 4 tolak negatif 7 sama dengan 11. Benar. 4 tambah 7 sama dengan 11. Benar. Dua-dua benar. Jadi P atau Q, keseluruhan pernyataan tu benar. Okey. Okay. Jadi fahamlah konsep dia tu dan atau tadi. Kalau dan, dua-dua kena benar. Okay. Kalau dan tu dua-dua kena benar. Kalau salah satu palsu, kalau pernyataan dan dia jadi palsu kesemua. Kalau atau salah satu benar, pernyataan tu benar. Okey, baik, untuk lebih mahir berkaitan dengan kata nilai kebenaran kata pernyataan majmuk tu, para pelajar boleh buat praktis sendiri 3.1 C muka surat 63 dan rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Okay, kita terus masuk kepada standard pembelajaran yang keempat, membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q. Okay, kita nak bentuk ayat dia tu, implikasi. Tadi kita sentuh berkaitan dengan pernyataan benar atau palsu, menggunakan perkataan dan atau. Yang ni kita nak masuk kepada implikasi. Okay, ada dua jenis ayat dia, jika P dan maka Q. Satu lagi P jika dan hanya jika Q. Okay, baik. Bagaimanakah anda membina pernyataan dalam bentuk implikasi? Okay, sebagai contoh kat sini, cikgu, bolehkah saya bermain bola di padang? Cikgu tu jawab, jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Ini ayat jika P dan maka Q. Okey, yang pertama kita masuk kepada implikasi jika P dan maka Q. Pernyataan jika P dan maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai antejadian, Q dikenali sebagai akibat. Itu kita dapat faham. Yang tadi kita sebut P dengan Q tu apa? P adalah antejadian, Q ialah akibat. Okay, kita tengok contoh muka surat 64. Contoh 8 tu. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan antejadian dan akibat berikut. Okey, antejadian P akibat Q. Okey, antejadian K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat dia K ialah gandaan 5. Jadi jawapan dia kita tulis macam ni. Jika kita ambil yang antejadian tu, jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Macam itulah kita letakkan perkataan jika, lepas tu kita ambil antejadian, koma, letak perkataan maka, ambil ayat akibat tu. Macam tu. Sama juga yang B ni. Okay, antejadian set K subset kepada set L. Akibat dia bilangan kata unsur set K kurang atau sama dengan bilangan set L. Okay, jadi kita letakkan ayat dia tu. Jika set K subset kepada set L, maka bilangan set K itu kurang atau sama dengan bilangan set L. Okay, itu cara dia macam mana kita nak buat ayat jika P maka Q.
Okey, contoh 9. Tentukan enterjadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Okey, maksudnya dia terbalik kepada macam contoh 8 ni, dia bagi enterjadian dan akibat, kita buat ayat jika P maka Q. Okey, yang contoh 9 ni dia bagi jika P dan maka Q, kita tulis balik enterjadian dengan akibat dia. Okey, baik. Jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. Jadi kita pecahkan kepada dua. Enterjadian, X ialah faktor bagi 16. Akibat dia, X ialah faktor bagi 64. B pun sama. Jika X tolak Y lebih pada kosong, maka X lebih pada Y. Enterjadian dia, X tolak Y lebih pada kosong. Akibat dia, X lebih pada Y. Itu jika P maka Q. Okey, satu lagi implikasi P jika dan hanya jika Q. Selain implikasi jika P maka Q yang kita sebut tadi, implikasi P jika dan hanya jika Q juga kerap digunakan dalam penakulan logik. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q, jika Q maka P. Maksudnya, yang jika P maka Q ni sama dengan atas tadi. Satu lagi, kita letakkan Q kat depan. Jika Q, maka P kat belakang. Dia terbalikkan susunan ayat tu. Okey, baik. Contoh 10 dengan contoh 11. Kita tengok. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Okey, A. Jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja. Jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Okay, dia terbalikkan saja. Jadi, dia punya implikasi dia, okay, K ialah nombor perdana jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor sahaja. Okay, maksudnya dia gabung dua ni, dia buat ayat jika dan P jika dan hanya jika Q. B, jika Y sama dengan A X kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka Y sama dengan A X kuasa 2 tambah A X kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Jadi dia gabungkan menggunakan implikasi P jika dan hanya jika Q. Y sama dengan A X kuasa N tambah B ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama dengan 1. Okey, baik. Contoh 11, tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Macam tadi dia bagi P dengan Q, kita buat ayat P jika dan hanya jika. Okey, yang ni dia bagi P dengan Q. Okey, dia bagi jika dan hanya jika, kita tuliskan implikasi 1 dan 2 ataupun kita tulis P dengan Q semulalah. Okey. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika yang berikut. Okey, punca kuasa 2R sama dengan 15 jika dan hanya jika R sama dengan 225. Jadi dia pecah kepada dua lah. Implikasi 1 ni P, implikasi 2 ni Q. Implikasi 1, jika punca kuasa 2R sama dengan 15, maka R sama dengan 22. Manakala implikasi 2, dia ambil yang belakang dulu. Jika R sama dengan 225, maka punca kuasa 2R sama dengan 15. Dua implikasi lah. Maksudnya dia pecah kepada dua ni tadi. Daripada implikasi P jika dan hanya jika Q, dia pecah kepada jika P maka Q. Satu lagi jika Q maka P. Yang inilah maksud dia implikasi ni. Okey, yang kedua B tu, X kurang pada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 kurang pada 16. Implikasi 1, jika X kurang pada 6, maka X tambah 10 kurang pada 16. Satu lagi implikasi 2, jika X tambah 10 kurang pada 16, maka X kurang pada 5. Okey, macam itulah dia mula-mula dia ambil yang depan dengan belakang, lepas tu yang implikasi 2 ni belakang dulu baru depan. Macam itulah lebih kurang dia. Okey. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan implikasi jika P maka Q, lepas tu P jika dan hanya jika ni, lepas tu keluarkan dia punya implikasi 1, implikasi 2 seperti yang kita bincang tadi. Para pelajar boleh buat praktis sendiri 3.1D. Ini muka surat 65. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, baik.
Seterusnya muka surat 66. Okay, standard pembelajaran yang kelima. Membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Okay, apa benda ni? Okay, baik, kita tengok. Sebelum membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif suatu implikasi, perhatikan perbezaan antara 4 jenis pernyataan tadi dengan contoh berikut. Okay, baik. Apa beza dia keempat-empat ni? Okey, pernyataan sebagai contoh. Jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okey, baik. Akas ni pula. Okey, kita ambil ayat belakang. Lepas tu kita baru ambil ayat belakang. Contoh kat sini. Jika Ali seorang pengawas tu adalah P. Ali seorang yang berdisiplin tu Q. Okey. Jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Akas ni pula kita ambil jika Q maka P. Maksudnya jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Dia ambil yang belakang dulu. Okey, baru depan. Songsangan ni pula dia adalah penafian kepada akas. Okey. Atau penafian kepada akas lah. Penafian kepada penyataan. Songsangan ni adalah penafian kepada penyataan. Okey, penyataan tadi dia kata jika Ali seorang pengawas maka Ali seorang berdisiplin. Kalau songsangan dia penafian kepada penyataan jika Ali bukan seorang pengawas maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Maksudnya kontra, maksudnya dia songsang kepada penyataan. Kontra positif pula. Okey. Dia terbalik kepada songsangan. Macam songsangan ni, orang kata kita ambil jika penafian P maka penafian Q. Kontrapositif ni dia ambil jika penafian Q maka penafian P. Dia macam tu. Jadi kesimpulan ni macam ni yang dalam kotak ni. Pernyataan tadi jika P maka Q. Akas ni pula jika Q maka P. Songsangan dia adalah penafian kepada pernyataan. Jika penafian P maka penafian Q. Kontrapositif dia ambil jika penafian Q maka penafian P. Macam tu. Okay, hubungan keempat-empat jenis perkara tadilah. Baik. Jadi nak lebih faham berkaitan dengan keempat-empat perkara tu tadi, pernyataan, akas, songsangan, kontrapositif, boleh tengok contoh 12 ni. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang diberikan berikut. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. Jadi kat sini ada 4 perkara pernyataan dia. Jika X ialah nombor positif, kita ambil balik ni pernyataan dia, maka X lebih besar daripada kosong. Okey, akas adalah kita ambil yang belakang dulu. Jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Songsangan adalah penafian kepada pernyataan. Jika X ialah bukan nombor positif, maka X tidak lebih besar daripada kosong. Kontrapositif ni kita ambil yang belakang kepada songsangan ni. Kita tengok songsangan, kita ambil belakang dulu. Jika X tidak lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. Okey, B. Jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong, maka P tambah Q darab P tolak Q lebih besar daripada kosong. Jadi pernyataan dia, kita ambil balik ayat dia. Jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong, maka P tambah Q darab P tolak Q lebih besar daripada kosong. Akas, kita ambil yang belakang dulu. Jika P tambah Q darab P tolak Q lebih besar daripada kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Songsangan adalah penafian kepada pernyataan. Jadi kalau pernyataan tu dia kata P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Jadi songsangan ni, jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kurang atau sama dengan kosong, maka P tambah Q tolak P tolak Q ni kurang atau sama dengan kosong. Maksudnya dia menafikan pernyataan. Kontrapositif kita dapat yang songsangan ni kita ambil yang belakang dulu. Jika P tambah Q tolak P tolak Q kurang pada sama dengan kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 kurang atau sama dengan kosong. C pun sama, jika L sama dengan 5, maka L tambah 1 sama dengan 6. Itu pernyataan dia. Akas kita ambil yang belakang dulu. Jika L tambah 1 sama dengan 6, maka L sama dengan 5. Songsangan, dia penafian kepada pernyataan.
jika X tak sama dengan 5, maka X tambah 1 tak sama dengan 6. Kontrapositif, kita ambil yang sosangan ni, kita ambil yang belakang dulu. Jika X tambah 1 tak sama dengan 6, maka X tak sama dengan 5. Okey. Selepas mengenal pasti akal, sosangan dan kontrapositif suatu implikasi, anda akan menilai kebenaran pernyataan yang disebut tadi. Okey. Baik, sambungan dia muka surat 67. Okey, rangsangan minda 3. Okey. Tujuan dia membandingkan nilai kebenaran akal, sosangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi berikut. Jadi kita dah belajar tadi apa maksud pernyataan, akal tu apa, sosangan tu apa, kontrapositif, berkaitan keempat-empat perkara ni tadi, dan kita buat kata latihan lah rangsangan minda ni yang diberikan kat sini. Jadi cikgu tak nak cerita panjang kat situ, cikgu nak sentuh yang bawah tu, muka surat 68, hasil daripada rangsangan minda 3 ni dapati bahawa nilai kebenaran benar ke palsu ke, okey, kebenaran kontrapositif tadi sama dengan nilai kebenaran implikasi jika P dan maka Q. Yang kedua, akas dan sosangan adalah kontrapositif kepada suatu sama lain. 3, akas dan sosangan juga mempunyai nilai kebenaran yang sama. Macam mana? Okey, tengok kat sini dalam kotak. Maka anda boleh menyelesaikan nilai kebenaran bagi implikasi jika P dan maka Q, akas, sosangan dan kontrapositif yang sepadannya dengan jadual berikut. Okey, yang tadilah kalau kita sentuh tadi ada dua pernyataan P dengan Q. Kalau dua-dua benar, pernyataan tu, okey, jika P maka Q akan jadi benar. Okey. Akas pula, jika Q maka P, dia terbalik je, tapi dia punya kebenaran dia tetap benar. Sosangan, jika sosangan ni penafian kepada pernyataan. Okey. Jadi jika penafian P maka penafian Q benar. Kontrapositif lah, jika penafian Q maka penafian P benar. Kalau dua-dua benar, benar lah. Okey. Yang kedua ni, kalau P benar, Q palsu, pernyataan akan jadi palsu, akas akan jadi benar, sosangan akan jadi benar, kontrapositif jadi palsu. Kat sini kita tengok pernyataan dengan kontrapositif sama dia punya nilai kebenaran dia. Kalau pernyataan tu benar, kontrapositif benar. Kalau pernyataan tu palsu, kontrapositif palsu. Manakala akas dengan sosangan, okey, dia sama dia punya nilai kebenaran dia. Kalau benar, benar. Kalau palsu, palsu. Okey. Kita ingat satu je. Kalau yang ni, benar, dua-dua benar, pernyataan akan jadi benar. Kalau salah satunya palsu, pernyataan tu akan jadi, kalau pernyataan dan tadi kan, kalau dan salah satunya palsu, dua-dua palsu. Kalau atau, kata dua-dua tu akan jadi, kalau palsu benar, jadi atau dia, perkataan atau dia jadi benar. Okey, baik. Secara kesimpulannya, nilai kebenaran implikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar, kecuali apabila P benar dan Q palsu berlaku pada masa yang serentak. Okey, kat sini kita tengok tadi. Kalau berlaku pada masa serentak, salah satunya Q tu palsu, jadi pernyataan tu jadi palsu. Jika satu kejadian palsu, maka implikasi jika P maka Q sentiasa benar tanpa bergantung pada nilai kebenaran akibatnya. Okay, ini bergantung kepada pernyataan lah. Okay, bergantung pada pernyataan. Jadi kita nak faham yang ni, kita tengok muka surat 68 tu contoh 13. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas, sosangan dan kontrapositif bagi implikasi. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab dengan 3 sama dengan 18. Okey, baik. Implikasi dia, okey, implikasi dia pernyataan jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, yang terjadian dia yang ni 2 darab 3 sama dengan 6 benar. Akibat dia yang ni 8 tolak 6 darab 3 18 palsu, sebab kita kena darab dulu 2 darab 3 6, 8 tolak 6 2. Jadi yang akibat dia palsu. Jadi nilai kebenaran dia palsu itu kalau implikasi. Okey, implikasi palsu lah. Kalau salah satunya palsu, okey.
Akas akan jadi, akas ni kita ambil yang belakang dulu. Jika 8 tolak 2/3 sama dengan 18, maka 2/3 sama dengan 6. Enterjadian kat sini yang ni, enterjadian dia palsu, akibat dia benar. Nilai kebenaran pun akan jadi benar. Okey, maksudnya dia terbalik kepada implikasi. Okey, kat sini ni. Kalau kata kalau Q tadi palsu, okey, penyataan jadi palsu. Jadi akas ni terbalik kepada penyataan, dia akan jadi benar. Manakala songsangan, okey, 2/3 tak sama dengan 6, maka 8 tolak 2/3 tak sama dengan 18. Enterjadian dia palsu. Okay, sebab 2/3 sama dengan 6. Akibat dia benar, nilai kebenaran dia benar. Okay, kita cek kat sini. Yang ni palsu, yang ni benar. Jadi nilai kebenaran dia benar. Okay, itu untuk songsangan. Kita tengok kat sini. Dia sama, akas dengan songsangan akan jadi benar. Manakala kontrapositif, kita ambil yang songsangan ni, kita ambil yang belakang dulu. Jika 8 tolak 2/3 tak sama dengan 18, maka 2/3 tak sama dengan 6. Enterjadian benar, akibat palsu. Jadi nilai kebenaran tu akan jadi palsu. Tengok kat sini. Okay, dia palsu sebab apa? Dia punya nilai kebenaran sama dengan penyataan. Okay, sebab tu dia kata tadi, kalau kita tak ingat yang ni pun, kita tengok kepada penyataan dia. Okay, bila kita buat penyataan ni, kita boleh nampak yang tu benar ke palsu. Baik. Okay, selesai muka surat 68. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan implikasi, akas, songsangan, kontrapositif, pelajar boleh buat praktis sendiri 3.1E ni. Muka surat 69, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, kita masuk pada standard pembelajaran yang terakhir untuk subtopik 3.1 ni, penyataan. Menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran penyataan tertentu. Okay. Bagi setiap penyataan palsu, sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberi untuk menafikan kebenaran penyataan tersebut. Sebagai contoh, penyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru adalah palsu kerana segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Segitiga di sini merupakan contoh penyangkal untuk menyokong nilai palsu tersebut. Okay, contoh 14. Tentukan nilai kebenaran penyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. A. Semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Palsu kerana pentagon mempunyai hasil sudut pedalaman 540 darjah. Jadi bukan semua poligon. Okay. Sudut pedalaman tu 180 darjah. Sebilangan saja. Okay. B. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Benar. Sebilangan, bukan semua. Contoh nombor 2. Okay. Kalau 3 dengan 5 bukan nombor genap, sebilangan. Okay. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Palsu kerana 8 bukan faktor bagi 20. 6 atau 36 ialah gandaan 9. Atau dia katakan maksudnya 6 bukan gandaan 9, 36 ialah gandaan 9. Jadi atau salah satunya benar, jadi benar. Okay. Kalau dia kata dan, salah. Kalau dan tu palsu lah. Okay, contoh terakhir, contoh 15. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, 6 adalah subset kepada 3 dan 9, penafian. Okey, kalau ikutkan yang ni betul pernyataan ni. Jadi kita nak buat penafian macam mana ayat dia? Okey, 6 kita buat bukan unsur 3 dan 9. Jadi pernyataan ni bila kita buat penafian, dia akan jadi palsu kerana 6 ialah unsur bagi 3, 6, 9. Kita buat penafian, jadi pernyataan tu akan jadi palsu. Sebab pernyataan ni asalnya benar, bila kita buat penafian akan jadi palsu. Okey, B. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Kita nak buat penafian.
kita letakkan perkataan bukan. Bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Jadi penyataan tu akan jadi palsu. Kerana semua gandaan 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay. C. Jika X lebih daripada 5, maka S lebih daripada 3. Okay. Penyataan tu benar lah. Okay. Penyataan tu benar ke palsu? Jadi kita tentukan kat sini. Okay. Maksudnya kita nak buat ayat akas. Okay, akas kita ambil yang belakang dulu. Jika X lebih pada 3, maka X lebih pada 5. Penyataan ni akan jadi palsu kerana kalau kita gantikan X dengan 4, 4 memang lebih pada 3, tetapi 4 kurang daripada 5. Jadi X tu tak menepati nilai 4 tu tak menepati nilai X lah. D. Jika S punca kepada S kuasa 3 tolak 1 sama 0, maka S sama dengan 1 kita nak buat songsangan. Okay, songsangan, kita tulis perkataan, kita letak perkataan bukan. Jika X bukan punca kepada S kuasa 3 tolak 1 sama 0, maka X bukan nilai 1. Jadi penyataan tu akan jadi benar. E. Jika K lebih besar daripada 0, maka K lebih pada 0. Kita nak buat ayat kontrapositif. Kontrapositif ni maksudnya kita nak buat penafian kepada penyataan. Penafian tak? Kata penafian kepada penyataan tu songsangan, maksudnya terbalik kepada songsangan. Jadi kita ambil jika K kurang pada 0, kurang atau sama dengan 0, maka K kuasa 2 kurang atau sama dengan 0. Palsu kerana negatif 2 kurang pada 0, tetapi kalau negatif 2 tu kuasa 2 sama dengan 4 lebih pada 0. Okey, jadi kita kena gantikan nilai K tu berapa. Okey, kalau K tu negatif, jadi kalau K kuasa 2 dia akan lebih pada 0. Jadi penyataan tu akan jadi palsu. Baik. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan soalan penafian, akas, songsangan, kontrapositif, okey, para pelajar boleh buat praktiskan diri 3.1 F. Okey, jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks. Okey, itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik 3.1 pernyataan di bawah bab yang ketiga penakulan logik di bawah silibus matematik tingkatan 4. Okey, untuk lebih mahir lagi berkaitan dengan latihan betul-betul soalan, cikgu akan sentuh dalam video pentaksiran bilik darjah untuk video akan datang lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.